Okey, kita mulakan kita punya kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Hari ni kita akan belajar subjek sirah. Macam sebelum ni kelas Zoom kita tak ada subjek sirah kan? Okey, hari ni kita akan belajar subjek sirah. Yang mana kita akan belajar tajuk tentang akhlak Nabi. Okey. Kita dah ada subjek akhlak. Kita dah ada subjek akhlak. Tapi kita itu akhlak pasal pasal makan, akhlak pasal tidur, akhlak pasal berkawan dengan orang. Tapi hari ni kita akan belajar pasal akhlak Nabi. Okey, Nabi ni adalah seorang yang mulia, yang baik. Diutuskan oleh Allah. Jadi Nabi pun ada perangai dia. Macam kamu, perangai kamu macam mana? Kamu rajin. Ada setengah orang, perangai dia suka main. Asyik main je dalam kelas. Ada setengah orang pula perangai dia baik. Jangan buka mic. Usahakan tutup mic. Nanti kalau Ustaz buka mic baru buka Okey, ada setengah orang dia punya perangai selalu berderma, dia punya akhlak dia selalu derma, akhlak dia baik. Dia jumpa orang tua, dia hormat, dia beri salam. Ada setengah orang pula akhlak dia teruk. Bila dia jumpa orang tu dia buat bodoh je, tak tahu. Bila tetamu datang rumah dia buat tak tahu je. Macam Nabi pun ada akhlak dia. Dan nama pun Nabi mesti akhlak baik kan? Ke ada Nabi akhlak jahat? Ada tak Nabi akhlak jahat? Tak ada. Tak ada pun dekat dalam dunia ni Nabi. Dia ni Nabi, gelar Nabi tapi akhlak jahat. Tak ada. Dia pun nama dia syaitan. Okey. Akhlak Nabi Muhammad SAW ketika kanak-kanak. Okey, Nabi Muhammad SAW dibesarkan di mana? Di perkampungan Bani Sa'ad. Nabi dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad ni terletak dekat dekat luar kota Mekah. Nabi dibesarkan kat situ. Macam kamu dibesarkan mana? Ada setengah orang dibesarkan di Mekah. Mekah pula. Ada setengah orang dibesarkan di Perak, ada di Selangor, ada di Seri Kembangan. Macam kamu, macam Ustaz dibesarkan di Seri Kembangan. Macam kamu kat mana? Besarkan kat mana? Kamu nampak kan bawah tu ada mesej kan? Cuba kamu type kamu besar kat mana? Type cepat. Ustaz nak tengok kamu lahir kat mana? Kamu dibesarkan di mana? Type. Chat. Okey. Selangor. Ustaz Selangor. Kamu Syamrul di Hospital Putrajaya. Macam Syamrul dibesarkan dilahirkan itu tempat lahir. Kamu dibesarkan di mana? Macam Ustaz dibesarkan di Selangor. Ifah dibesarkan di Melaka. Okey. Ada banyak lagi lah. Macam Nabi dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Okey, itu Nabi. Okey. Perkampungan Bani Sa'ad ni yang terletak di luar kota Mekah. Macam Melaka kat mana? Macam Ustaz Selangor kat mana? Selangor dekat Seri Kembangan. Ustaz besar kat situ. Macam perkampungan Bani Sa'ad ni kat mana? Nabi besarkan di perkampungan Bani Sa'ad kat mana? Dekat luar kota Mekah. Okey, macam Nabi. Okey, Selangor. Diyar Nur Adlina. Okey, Selangor. Okey. Cantik. Siapa lagi ni? Syamrul pun Selangor. Okey. Okey, tengok balik dekat ni dekat chat ni. Bukan dekat chat, dekat yang Ustaz share screen ni. Nabi Muhammad SAW dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad yang terletak di luar kota Mekah. Okey. Kaum Bani Sa'ad terkenal dengan kefasihan berbahasa Arab. Okey. Bani Sa'ad ni, perkampungan Bani Sa'ad ni terkenal dengan mahir berbahasa Arab. Macam kita bermahir dengan bahasa Melayu. Kalau dekat Kelantan pula dia mahir dengan logat
Kelantan. Kawe, kamu pergi mana, boh? Gitu. Kelantan. Macam perkampungan Bani Sa'ad ni, dia tempat dia terkenal dengan mahir berbahasa Arab. Dan Nabi di situlah Nabi belajar lagi bahasa Arab. Okey, sama balik Nabi Muhammad SAW dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Terletak di luar kota Mekah. Perkampungan Bani Sa'ad terkenal dengan kefasihan berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Bahasa Arab. Dengan yang lain. Okey, berlainan dengan kampung lain lah. Kampung lain ada kelebihan ni masing-masing. Tapi perkampungan Bani Sa'ad ni terkenal dengan bahasa Arab. Okey, tengok bawah pula. Pada di perkampungan Bani Sa'ad, ini silap ni, patutnya di perkampungan, betul depa. Di perkampungan Bani Sa'ad, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang yang berbudi pekerti mulia. Di situlah Nabi belajar untuk menjadi orang yang baik. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi belajar menjadi orang yang berbudi pekerti yang baik. Lagi apa yang belajar? Macam contoh kamu belajar di Sri Best, apa yang kamu belajar? Kamu belajar akhlak, kamu belajar matematik, belajar macam mana nak solat, itulah. Sama juga di sini, Nabi di perkampungan Bani Sa'ad ni Nabi belajar dua, bahasa Arab dan bukan bahasa Arab, kat sana fasih bahasa Arab. Dan Nabi belajar menjadi akhlak yang mulia. Budi pekerti yang mulia. Berbudi pekerti mulia. Hidup berdikari. Lagi Nabi belajar apa? Nabi belajar hidup berdikari. Dua Nabi belajar. Berbudi pekerti mulia dan hidup berdikari. Okey. Cuba tengok di bawah tu apa yang Nabi belajar. Cuba kamu tengok ke bawah tu apa yang Nabi belajar di perkampungan Bani Sa'ad. Cek je tu. Tadi saya bagi tahu kan, Nabi belajar apa di perkampungan Bani Sa'ad. Ada dua. Cepat cek. Ini soal jawab ni. Ingat lepas habis kelas kita ni, lagi 15 minit nak habis kelas kita ni, kamu akan jawab soalan. Quiz. Okey, salah. Di perkampungan Bani Sa'ad, Nabi belajar menjadi seorang yang berbudi pekerti mulia. Nabi belajar menjadi seorang berbudi pekerti mulia dan hidup berdikari. Di perkampungan Sa'ad ni Nabi belajar dua. Nabi belajar menjadi seorang yang budi pekerti mulia dan juga Nabi belajar hidup berdikari. Budi pekerti mulia dan juga hidup berdikari. Ingat dua Nabi belajar. Budi pekerti mulia dan hidup berdikari. Hidup berdikari tu apa dia? Hidup berdikari tu macam basuh baju sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Itu namanya berdikari. Okey. Bukan berlikari. Berlikari lain. Okey. Lagi apa dia? Dan Nabi juga menguasai bahasa Arab yang sangat baik. Okey. Dua itulah kamu kena ingat. Nabi dibesarkan di mana? Di perkampungan Bani Sa'ad. Lepas tu apa lagi? Lepas tu Nabi di perkampungan Bani Sa'ad tu terkenal dengan dia punya kelebihan dia ialah fasih berbahasa Arab. Dan Nabi berada di sana. Nabi berdasarkan di sana. Nabi belajar apa di sana? Nabi belajar menjadi seorang pekerti mulia, pekerti budi yang mulia. Lepas tu Nabi belajar apa? Nabi belajar menjadi Nabi belajar hidup berdikari dan Nabi juga belajar bahasa Arab. Tiga benda tu budi pekerti mulia, hidup berdikari dan juga berbahasa Arab. Okey. Iaitu akhlak Nabi ketika kanak-kanak. Akhlak Nabi Muhammad SAW ketika kanak-kanak. Nabi rajin. Waktu Nabi kecil, Nabi rajin belajar. Belajar berdikari. Kecil-kecil lagi dah belajar berdikari. Itu belajar menjadi orang yang baik. Lagi belajar bahasa Arab. Okey. Kita yang bawah sebelah, yang warna putih sebelah.
Akhlak Nabi Muhammad SAW ketika remaja. Okey, kanak-kanak dan juga remaja. Okey, pada suatu hari, ini ceritalah. Pada suatu hari di di sekolah. Okey, pada suatu hari di sekolah, dua orang murid sedang menyoal jawab. Apa yang awak belajar di dalam kelas? Bertanya. Apa yang awak belajar di dalam kelas? Ahmad bertanya. Apa ni? Okey, Ahmad pula jawab. Saya belajar akhlak Nabi Muhammad SAW ketika remaja. Sangat menarik. Okey, dia kata sangat menarik lah. Ini perbualan antara dua orang pelajar. Kata Ahmad. Okey, dengan apa ni, kejap. Sekejap. Ustaz nak ambil kuis sekejap. Sekejap, Ustaz ambil kuis. Senang kamu tahu. Nanti ingat di akhir pelajaran ni, Ustaz akan bagi kuis. Ustaz akan bagi kuis kat korang. Nanti kamu kena jawab kuis tu. Kamu kena jawab kuis yang ada dekat dalam chat nanti. Okey. Okey, kamu tengok Ustaz akan baca yang ni. Dia kata, pada suatu hari di sekolah, dua orang murid sedang rehat lah. Diorang sedang rehat. Lepas tu dia tanya, apa yang dia belajar dekat sekolah? Dia tanya pada Ahmad, apa yang Ahmad belajar kat sekolah? Saya belajar akhlak Nabi SAW ketika remaja. Sangat menarik ceritanya. Kata Ahmad kepada kawan dia lah, dengan penuh apabila bertanya. Dia kata dia minat untuk belajar lah, untuk tanya. Apa yang menarik tentang akhlak Nabi Muhammad SAW? Memang dia tanya, kawan tu, Ahmad tu tanya, apa yang menarik tentang akhlak Nabi ni? Okey. Lepas tu kawan tanya, Ahmad menjawab, jika awak hendak tahu, Nabi Muhammad SAW seorang yang berani. Okey, Nabi ni waktu dia remaja, dia sangat berani. Berani macam mana? Beranilah, tak takut kepada, contoh macam kita jumpa tikus, takut tak? Jumpa anjing kan, anjing kejar kita takut tak? Setakutnya. Sama juga macam Nabi. Nabi, dia punya sifat yang berani. Nabi takkan takut. Kalau ada anjing ke, kalau ada orang kejar ke, ada hantu ke, Nabi tak takut. Sifat Nabi ialah sifat yang berani. Okey, itu Nabi. Kalau kita jumpa hantu takut tak? Lari. Dengan suara hantu pun dia tengah bukang, kamu lari, betul tak? Sama juga. Nabi sifat dia berani. Kalau kamu ada sifat berani, kamu takkan takut. Kamu akan sama macam Nabi. Nabi sifat dia berani. Okey. Sama lagi. Nabi seorang yang berani. Baginda juga seorang yang amanah. Apa tu amanah? Mula-mula Nabi sifat berani. Sifat dia berani. Dan juga dia seorang yang amanah. Amanah ni macam jujur lah. Jujur. Kalau orang kasih kamu pen, dia kata pen ni simpan kejap jangan kasih orang lain. Okey, dia simpan. Bila dia minta, okey nah balik pen tu. Tu kira amanah. Amanah ni dijaga barang-barang dengan elok. Bukannya dihilangkan. Contoh orang kasih dia duit. Anak, kau jaga kejap duit aku, nanti pulang balik jaga-jaga, bila orang tu minta, duit tu hilang. Itu namanya tak amanah. Dia mencuri ataupun mencuri lah ke ejen tu lah. Okey. Nabi seorang yang amanah. Dan boleh dipercayai sehingga digelar Al-Amin. Nabi ni boleh dipercayai sampai digelar Al-Amin. Apa tu Al-Amin? Al-Amin tu samalah maksudnya amanah lah. Al-Amin. Nabi digelar sebagai Al-Amin. Oleh penduduk Mekah. Penduduk Mekah semua gelarkan Nabi sebagai seorang Al-Amin. Orang yang boleh dipercayai. Kalau duit hilang ke, beritahu Nabi, kalau Nabi jumpa, Nabi akan bagi balik. Nabi tak ambil. Bagilah duit dekat Nabi, bila Nabi pegang, duit tu akan ada balik. Bukan setengah orang ni, bila orang bagi duit, hilang tu duit orang tu. Itu namanya tak boleh dipercayai. Okey, Nabi Muhammad SAW dilantik oleh Allah Ta'ala daripada perkara maksiat. Nabi dilindung oleh Allah daripada perkara maksiat. Okey,
Nabi ni memang Allah tengok daripada kecil Nabi lahir Allah akan tengok. Kira Allah ni kan Maha melihat. Allah tengok Nabi dan Allah jaga Nabi. Allah jaga Nabi sampaikan Nabi dilarang buat maksiat, Allah jaga. Allah lindung Nabi daripada perkara maksiat. Contoh macam minum arak. Dulu waktu kat Mekah ramai orang-orang kafir. Orang-orang yang tak tahu Islam lah waktu tu. Dan Nabi juga dilindung oleh Allah daripada perkara-perkara maksiat seperti minum arak, berjudi, macam-macam lah. Dan maksiat-maksiat yang lain. Allah lindung Nabi daripada perkara-perkara maksiat. Okey, Ustaz nak sekarang ni kamu buka chat. Buka chat. Dekat chat tu, Ustaz ada kasih link. Link untuk kamu jawab soalan. Kamu tekan dekat link tu, kamu jawab soalan. Jawab Ustaz. Kamu buka dekat chat. Sekarang, dekat chat tu, Ustaz ada kasih link. Link tu macam lain. Link kamu tekan link tu dan jawab soalan. Boleh buka mic sekarang, buka mic. Boleh buka mic. Okey, boleh tanya kalau tak tahu. Okey. Tengok dekat chat tu. Dekat chat tu Ustaz ada letak soalan. Kamu boleh jawab soalan tu sekarang. Nampak tak chat tu? Boleh tak? Kalau boleh bagi tahu boleh. Kalau tak boleh jawab, Boleh. kalau tak boleh. Okey, boleh jawab sekarang. Yang boleh jawab sekarang. Senang je. Apa yang Ustaz sebut tadi, bila apa yang Ustaz bagi tahu tadi semua dah ada dalam tu. Kamu hanya perlu tekan-tekan je. Baca soalan tu, kalau tahu tekan je jawapan apa yang betul. Dah ada pilihan jawapan dah A, B, C, D, E. Sampai D. Kamu cuma tekan je jawapan tu. Boleh tak? Syamrul boleh tak? Siapa yang tak boleh bagi tahu Ustaz Kamu buka dekat chat. Dekat bawah tu Ustaz ada bagi link untuk soalan kuis. Kamu tekan link tu dan jawab sekarang. Kalau tak tahu tanya Ustaz. Ustaz masih ada dalam ni. Tak tahu, tanya. Ustaz akan bagi tahu jawapan. Senang kau. Soalan yang pertama apa dia? Di manakah tempat Nabi Muhammad SAW dibesarkan? Tadi Ustaz dia beritahu Nabi besar kat mana. Macam kamu besar di Selangor, macam ada yang besar di macam Ifah dibesarkan di Melaka. Nabi dibesarkan di mana? Di Bani Sa'ad ke, Bani Nadir ke, Bani Adi ke, atau Bani Huraizah? Pilih. Soalan pertama. Soalan kedua, di manakah terletaknya perkampungan Bani Sa'ad? Tadi Ustaz dah beritahu. Jawab sekarang. Soalan ketiga, apakah kelebihan kaum Bani Sa'ad? Apakah yang Nabi Sa'ad? Jawab semua dalam tu. Semua dah ada dah. Ustaz dah beritahu tadi dah semua. Jawab Oh dah siap dah. Dah siap. Bagus. Terbaik. Cantik. Dah siap. Bagus. Lagi yang lain? Cepat Yang dah siap, yang ada Hafiz dah siap tak apa. Tunggu kejap. Tunggu yang lain dulu. Yang lain dah siap nanti tulis kat chat Yang dah siap nanti tulis kat chat. Tulis dah siap Ustaz. Kalau tu pun tulis dan. Ustaz faham. Melayu je tu, faham ni semua. Tak tahu bertanya Ustaz Ustaz saya dalam ni. Okay, cepat Ustaz bagi masa.
Cepat. Bagi masa yang lain jawab soalan. Tunggu yang lain siap Okay, yang dah siap nanti tulis dekat chat. Dah siap. Aku tu dah siap Ustaz. Okay. Yang dah siap tulis dekat chat dah kata dah siap. Senangnya soalan tak susah pun. Apakah yang Nabi buat di perkampungan Bani Sa'ad? Nabi buat apa? Nabi bekerja ke? Jumpa kawan lama ke? Mempelajari ilmu ke? Ataupun mendapat wahyu di sana? Nombor 5, soalan nombor 5. Apakah yang Nabi belajar di perkampungan Bani Sa'ad? Belajar menjadi seorang yang berbudi pekerti mulia. Belajar bahasa Arab. Belajar memasak atau belajar membaca. Pilih. Apakah sifat Nabi ketika remaja? Berani ke, penakut ke, pemalas ke, rajin? Nombor 7. Apakah sifat Nabi lagi ketika remaja? Amanah ke, tak jujur ke, ataupun pemurah? Apakah gelaran yang Nabi terima? Al-Amin ke, Al-Faruq ke, Al-Furqan ke, Al-Baqarah? Pilih. Apakah sifat buruk yang Allah lindungi daripada Nabi? Membaca buku, minum arak, mengaji atau solat? Apa dia? Sifat buruk. Dan yang ke-10, siapakah kawan baik Nabi? Okey. Siapa lagi dah siap? Belum siap ke? Dah siap bagi tahu. Jangan diam dia. Dah siap bagi tahu Jangan diam. Okey, Ifa dah siap. Cantik. Dah siap, cantik. Kita tunggu yang lain siap Okey, yang dah siap tu submit je terus. Ifa dah siap. Lagi yang lain, Syamrul dah siap belum Syamrul? Muiz dah. Muiz dah. Okey, Muiz dah. Lagi Syamrul, dia dah siap dah. Dia Nur Adnan dah siap belum? Belum. Yang dah siap, Muiz dah siap. Ifa dah siap. Adam Hafiz dah siap. Dia dengan Syamrul je. Okey. Dia dah siap dah? Belum. Dah. Oh, dia dah siap dah. Ni Syamrul? Syamrul dah siap belum? Syamrul. Okey. Senang je tahu benda ni. Setiap kali dalam kelas mesti cikgu akan bagi quiz dan jawab juga masa tu. Kalau ada tak tahu tanya je. Nanti kalau kelas-kelas lain ke, kalau tamu tak tahu kamu boleh tanya. Jangan tanya dekat mak kamu. Tanya dekat cikgu. Nanti cikgu betul jawapan. Senang juga. Kalau kamu tak tahu bagi tahu cikgu. Nanti cikgu betul jawapan. Dah siap Okey. Hari ni kamu ada kelas sirah aja. Nanti Ustaz nak kamu buat lagi ulang kaji. Nanti minggu depan pula ada kelas lain. Buatkan lagi banyak ulang kaji. Sekarang ni musim PKP. Jangan banyakkan berkeluar. Jangan banyakkan main. Kerapkan cuci tangan. Faham? Cuci tangan. Banyakkan guna sanitizer. Jangan lupa pakai topeng. Tutup mask. Pakai mask tu. Nanti kalau kamu sakit, siapa susah? Family kamu juga yang susah. Siapa yang sakit? Kamu sakit ke Ustaz yang sakit? Ustaz tak sakit. Yang sakit ialah kamu. Okey. Sampai sini saja kita Kita tutup kita punya kelas ni dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye. Bye. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa solat Bye. Bye. Ni. Itu siapa tu? Tak nampak lu Ustaz. Jangan lupa solat Bye. Ustaz ni.